Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, saya ucapkan kepada yang bahagia Prof. Dayang Anita Abdul Aziz, pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UTM, dan tokoh koreksional yang kita raihkan hari ini, yang bahagia Timbalan Komisioner Penjara, ya, Dr. Kausalia Devi, ya, dari Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia. Selamat datang, Doktor. Dan buat semua para penonton, bukan sahaja di Zoom dan tetapi di YouTube dan juga di Facebook, ya. Dan hari ini siri webinar Kepimpinan Wanita 2022, ya, kita ada seorang panel yang sangat hebat, dan bidangnya yang kita boleh menganggap sebagai satu bidang yang kurang diketahui oleh ramai orang di luar sana, ya, iaitu correctional. Ya, kita ada Dr. Kausalia seperti mana yang saya sebut tadi, dan di mana topik siri webinar Kepimpinan Wanita hari ini ialah kepimpinan dalam bidang correctional. Ya, dengar pun rasa memang dah ada wow factor dekat situ, ya. Bila saya share e-poster ini, ramai yang tanya apa itu correctional sebenarnya. So to that extent lah, Doktor, dan ada juga yang memang familiar lah. Dan untuk makluman, ya, saya izinkan saya untuk perkenalkan siapa tokoh correctional kita yang kita rayakan hari ini, ya. Nama beliau ialah Dr. Kausalia Devi Sadu. Ya, beliau merupakan Timbalan Komisioner Penjara, dan buat masa ini beliau menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Dasar Kepenjaraan. Satu bahagian yang boleh menganggap sangat penting lah, ya, yang membawa hala tuju Jabatan Penjara Malaysia. Kami, ya, saya sebagai contoh, saya dalam bidang kriminologi. Kalau saya nak buat kajian, saya kena dapatkan kebenaran daripada bahagian dasar kepenjaraan. Kalau bahagian dasar kata okey, boleh carry out this research, barulah kami boleh masuk. Betul kan, Doktor? Okey, dan Dr. Kausalia ni merupakan seorang yang senior lah, ya, di Jabatan Penjara, di mana tempoh berkhidmatan beliau di setting correctional ini dah 30 tahun. Rasa-rasanya tahun depan Dr. Kausalia bersara kalau tak silap saya, ya. Okey. Dan buat masa ini beliau bertugas, ya, berkhidmat di Ibu Pejabat Penjara Malaysia, dan beliau juga pernah berkhidmat, ya, di setting lain within Jabatan Penjara Malaysia, iaitu Maktab Penjara Malaysia dan juga Penjara Wanita Kajang, ya. Dan seterusnya, kalau berkaitan dengan kelulusan akademik beliau, ya, bukan orang yang calang-calang, ya. Beliau mempunyai ijazah Doktor Falsafah. Dari mana? Dari UTM. So, kira kita telah menjemput seorang alumni UTM, ya. Selamat datang, ya, Dr. Kausalia, dan tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Dr. Kausalia untuk memberikan kami, ya, pengalaman doktor, cabaran doktor, ya, berkaitan dengan kepimpinan doktor dalam setting correctional. Yes, dipersilakan. Okay, terima kasih yang bagi Dr. Rahim. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Prof. Dayang dan juga semua yang sedang mengikuti webinar pada sesi ini. Terima kasih terutamanya kepada Yayasan Persatuan Kepimpinan Wanita yang telah menjemput saya sebagai ahli panel dalam sesi webinar ini, ya. Seperti mana yang tajuk berkenaan dengan correctional tadi, kepimpinan dalam correctional. Jadi saya ambil sedikit masa untuk terangkan bidang correctional itu sendiri. Mungkin ada yang dah pun dengar, tetapi dengan lebih jelas ataupun terperinci, correctional ni kalau kita lihat Jabatan Penjara Malaysia adalah satu jabatan di bawah sistem keadilan jenayah, yang mana ia merupakan pihak ataupun entiti yang terakhir dalam sistem tersebut setelah pihak polis menangkap dan juga mendakwa pihak penjenayah, maka mahkamah akan menjatuhkan hukuman dan akhirnya mereka akan dihantar, pesalah ni akan dihantar ke Jabatan Penjara Malaysia untuk menjalani hukuman, ya. Dan kalau kita lihat evolusi penjara itu sendiri, kita lihat bahawa dari peringkat awal penubuhan penjara ini lebih untuk menghukum. Jadi kita lihat penjara-penjara pada ketika itu adalah satu bangunan yang boleh dikatakan tidak ada
tidak ada, there's no life, ya, tidak ada hidup dalam penjara itu kerana ia dibina semata-mata untuk menghukum, untuk mengasingkan pesalah ni daripada masyarakat mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah, dan mereka akan berada di penjara hanya dalam bentuk kurungan sahaja. Tetapi dengan peredaran masa, kita rasa bahawa perkara ini tidak wajar dibuat kerana apa yang kita sedang berurusan ialah dengan seorang manusia, ya, dan manusia ini perlu diberi peluang, perlu diberi sesuatu yang boleh menambah nilai diri dia ni untuk menjadi seorang manusia yang berguna kepada masyarakat. Sebab kita kena ingat, akhirnya mereka ini, walau apapun tempoh hukuman mereka, akhirnya mereka akan dibebaskan satu hari kelak. So sekiranya mereka ini masuk ke penjara dengan keadaan yang status dia yang katakan dengan tahap pendidikan yang rendah, tak ada pekerjaan, tak ada sokongan masyarakat, dan sekiranya tidak dilakukan apa-apa semasa tempoh hukuman tersebut, kita gagal untuk memasyarakatkan mereka semula. Ya, dan perkara ini akan mengundang lebih banyak keburukan daripada kebaikan, ya. Peredaran masa telah menjadikan Jawatan Penjara Malaysia satu penjara yang bukan hanya tempat untuk kurungan, tetapi juga tempat untuk kita menjalankan program-program pemulihan. Ya, maka terbentuklah dengan perubahan pindaan kepada peraturan, pindaan kepada akta, maka kita laksanakan program-program pemulihan. Setelah kita laksanakan pemulihan, kita rasa macam ada lagi kekurangan di mana mereka ini perlu dibantu untuk kembali kepada masyarakat kerana stigma masyarakat bukan semudah itu untuk menerima mereka-mereka yang telah pun menjalani hukuman penjara. So kita melaksanakan usaha-usaha untuk mengintegrasi semula mereka ini ke dalam masyarakat. Ya, dan kita lihat 3 perkara yang perlu kita beri tumpuan ialah satu, peluang pekerjaan kepada mereka. Kerana kerja ini seperti mana dalam teori Hershey, ya, dan juga teori kawalan sosial, dia akan nyatakan bahawa apabila seseorang individu itu komited dengan satu keadaan, dia terlibat dengan keadaan dan dia percaya bahawa dengan perkara tersebut dia dapat mengubah diri dia, maka dia akan mengelakkan diri dari terjerumus dengan aktiviti-aktiviti anti-sosial. So tadi satu pekerjaan. Satu lagi ialah tempat tinggal. Wajar sebagai seorang manusia dia perlu ada tempat tinggal sebab selama ini mungkin dia duduk di bawah jambatan, di platform, di tempat-tempat yang memang itu bukan dipanggil sebagai rumah, ya. Dan kalau ada rumah pun rumah yang sesuai dengan diri dia lah, bukan satu rumah tangga yang telah rosak, ya, yang dysfunctional, ya, satu keluarga yang dysfunctional. So kita kena alihkan mereka. Dan semasa mereka berada di luar, mereka juga perlu diberi intervensi yang berterusan kerana contohnya saya ambil sebagai penagih, ya. Program pemulihan yang kita buat semasa di dalam hukuman tidak cukup untuk melengkapkan mereka ini untuk berada dalam masyarakat. Mereka memerlukan program-program intervensi secara berterusan. So kita tumpukan kepada 3 perkara ini, iaitu pekerjaan, tempat tinggal dan juga kepada intervensi, dengan harapan mereka tidak akan kembali kepada sistem pemenjaraan semula, ya, supaya mereka lebih yakin berada di luar dan masyarakat pun lebih yakin untuk terima mereka kembali. So itulah antara evaluasi yang telah dilalui oleh Jabatan Penjara Malaysia sehingga sekarang. Dan sebagai pemimpin dalam satu organisasi yang agak besar, ya, kami ada lebih kurang 17,000 anggota uniform dalam Jabatan Penjara, dan ditambah dengan 2,500 pegawai-pegawai awam yang kita sama ada kita kader daripada jabatan lain ataupun yang memang contohnya macam PTD semua kita ada. So sebagai jawatan dalam pasukan beruniform, ya, kita lihat, dan sebagai seorang wanita, ya, tajuk dia ialah kepimpinan wanita dalam correctional. Untuk makluman, saya semasa masuk untuk berkhidmat dengan Jabatan Penjara Malaysia pada tahun 1992, kumpulan kami wanita 8 orang adalah kumpulan yang pertama diambil sebagai pegawai penjara wanita dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Ini bermaksud pada ketika itu wanita-wanita yang bekerja adalah dalam golongan sama ada dalam kumpulan sokongan ataupun kumpulan pelaksana. Tidak ada mereka yang dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Kami adalah 8 orang wanita
yang diambil khas untuk menyandang jawatan-jawatan timbalan penguasa penjara di grade masa tu KX lah, kita sekarang KA 41. So kami adalah grup yang pertama. Bayangkan kalau satu kumpulan yang pertama menjadi perhatian orang sebenarnya. Satu, it can be perhatian tu boleh dari segi negatif ataupun positif. Ya, saya lihat cabaran yang kami hadapi pada ketika itu ialah kami memasuki satu perkhidmatan yang memang didominan oleh kaum lelaki. Ya. Dan memang kami akan jadi perhatian kerana masing-masing akan fikir apalah kumpulan wanita ni boleh buat dalam penjara. Ya, apa kehebatan mereka? Sebenarnya orang tak lihat kehebatan lah, orang akan lihat apa kelemahan mereka dalam what is so great about them coming into the department. Itulah andaian mereka. Jadi untuk kami diterima masuk bersama dengan satu perkhidmatan yang didominasi oleh lelaki adalah bukan mudah. Bukan mereka tak terima, tetapi mereka agak berhati-hati dalam penerimaan pada ketika itu pada tahun 1992. Jadi banyak yang perlu kami tunjukkan kepada mereka keupayaan kami, kebolehan kami dan bagaimana kami juga sanggup untuk berkhidmat untuk satu jawatan penjara Malaysia demi negara. Ya, kami juga sanggup sama-sama mengharungi segala cabaran liku-liku hidup dalam sistem pemenjaraan ni untuk sama-sama kita bangunkan Jabatan Penjara Malaysia ke tahap mana yang ada sekarang. Ya, saya rasa kami banyak menyumbang seperti mana yang saya nyatakan, kami adalah pihak the first graduate group yang diterima dalam Jabatan Penjara Malaysia dalam kalangan wanita. Dan kami mempunyai satu tanggungjawab yang besar, saya lihat, ya, kerana kami perlu membuktikan dan meyakinkan pemegang taruh atau stakeholders bahawa wajar diambil wanita ini untuk bekerja di peringkat tersebut kerana mereka boleh menyumbang kepada kemajuan dan kejayaan sesuatu organisasi itu. Ya, itu dari segi inclusiveness. Bagaimana cabaran yang kami hadapi apabila kami ditugaskan ataupun untuk membuat kertas kerja, sebab kami adalah graduate kan, jadi dia banyak kepada penyediaan kertas kerja untuk membangunkan lagi jabatan dan itu saya rapat walaupun benda itu diberi kepada kami sebagai tugasan, tetapi pada masa yang sama kami juga dilihat kemampuan kami, ya, kemampuan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Yang keduanya ialah stereotyping lah, bahawa wanita ini lebih kepada pengikut berbanding dengan memimpin. Ya, jadi pada peringkat awalnya kami ini lebih diberi tugas sebagai berada di dalam satu unit atau satu section tanpa mempunyai satu portfolio yang khusus. Ya, kerana ialah masing-masing tidak memahami dan tidak tahu tentang apa tugas yang patut diberikan kepada kami. Mungkin masa pengambilan kami pun sebenarnya pihak jabatan pun tidak begitu pasti apa tugas yang perlu diberi kepada kami. Ya, jadi untuk kami lebih dimasukkan sebagai meneruskan apa yang telah dilaksanakan di jabatan. Tetapi apabila kami telah bertugas, ya, kami dah mula diberi latihan, kami juga sama-sama menjalani latihan sistem pemenjaraan seperti mana pegawai-pegawai lelaki. Tidak ada sedikit pun kata okey oleh kerana you all wanita tak payah buat ni. Tak ada. Kami juga melalui aktiviti-aktiviti ataupun rejim-rejim seperti mana yang lelaki, ya. Dan apabila kami telah pun masuk dan berkhidmat untuk satu tempoh yang agak lama, dalam 5 tahun lebih, kami mula diterima dengan lebih terbuka. Maksudnya kami telah diberi tugas-tugas khas, kami telah diberi satu jawatan yang khusus, ya. Contohnya menjadi pengarah-pengarah penjara wanita yang ada. Jadi dah mula sebelum ini penjara wanita ini lebih berada sebagai satu wing di penjara lelaki. Maksudnya pentadbiran walaupun kita ada tempat penginapan yang berbeza, tetapi pentadbirannya ditadbir oleh pengarah lelaki. Tetapi dengan kemasukan kami dan mungkin mereka telah menilai keupayaan kami, maka telah dibentuk satu jawatan khas untuk pengarah wanita
mentadbir penjara wanita. Di situlah bermulanya pentadbiran penjara-penjara wanita ini di bawah pegawai wanita itu sendiri. Ya, dan di kalangan penjara yang menempatkan panduan-panduan wanita, juga ditempatkan pegawai-pegawai daripada kumpulan kami itu untuk mentadbir sebagai satu entiti berasingan daripada penjara-penjara yang utama itu. So, saya lihat dari segi inklusifnya dan dari stereotyping itu telah kami berjaya untuk mengekang cabaran-cabaran yang kita hadapi di peringkat awal. Dan yang satu yang anehnya, saya tak pastilah, kadang-kadang orang ada sebut juga kan, musuh wanita adalah wanita itu sendiri. Saya tak pasti sejauh mana di agensi-agensi lain, tetapi kami juga hadapi tidak terimaan oleh pegawai sokongan yang macam satu level di bawah kami. Dan apabila kami riki kenapa isu ini timbul, ini kerana dengan keberadaan kami di Jabatan Penjara Malaysia sebenarnya telah menyekat kenaikan pangkat mereka. Jadi kami dilihat bahawa orang yang telah menutup peluang untuk mereka dinaikkan pangkat kepada grade yang lebih tinggi. So bayangkan cabaran itu saya lihat bukan hanya di kalangan lelaki tetapi di kalangan wanita pun kami hadapi. Sehingga ada di kalangan kawan-kawan saya yang apabila berada di institusi-institusi penjara tidak diberi tunjuk ajar oleh pihak-pihak yang dah lama, wanita yang telah lama bertugas. So itu adalah yang correctional. Tapi saya rasa kami berjaya untuk break that kind of stereotype dan break daripada penerimaan seperti itu sehingga lama-lama kita dah boleh untuk bekerjasama dan memantapkan lagi pentadbiran dan pengurusan institusi-institusi penjara ni. Dan kini dan waktu itu juga tidak ada wanita yang bekerja di ibu pejabat sebagai pengarah ataupun timbalan pengarah, ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang di kalangan rakan-rakan kami yang saya katakan 8 orang tadi, ada kebanyakan kami ini sekarang berada di ibu pejabat dan juga ada di kalangan kami seorang tu yang mengetuai satu negeri, pengarah negeri Sabah ni adalah di kalangan rakan-rakan saya juga. So saya lihat itulah cabaran yang pada asal kami hadapi dan pada masa kini sebenarnya sangat selesa. If you ask me, do you regret coming into the prison department? I will never say yes. Sebab saya sangat-sangat puas hati untuk berada di satu sebenarnya saya mencabar diri saya, ya, itu memberi kekuatan satu keadaan di mana saya mencabar diri saya kena buktikan bahawa women are not anytime lesser than the male untuk menjalankan tugas-tugas yang didominasi sebenarnya oleh kaum lelaki. So itu sedikit cabaran di peringkat awal dan bagaimana perasaan kami pada ketika ini berada di satu organisasi yang agak besar yang sangat berkait rapat dengan menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Okay, terima kasih Dr. Kausalya. Banyak mesej-mesej yang doktor telah kongsikan, di mana orang lain macam seolah-olah macam konsep iceberg lah, ya, Dr. Kausalya, mereka lihat pada tip sahaja, ya, tetapi yang di bawahnya ada banyak pengorbanan, cabaran, ya. Terima kasih Dr. Kausalya dan banyak juga mesej di mana yang Dr. Kausalya kongsikan hari ini bukan saja berguna kepada para wanita tetapi juga kepada kami para lelaki, ya, kaum lelaki. Macam contohnya macam mana kita nak mencapai kejayaan itu, ya, kena tabah, ya, kena sifat terbuka macam seperti mana yang Dr. Kausalya bagi tahu, kan, dan resiliensi itu sangat penting, ya. Terima kasih Dr. Kausalya. Dan ada seorang tanya dekat saya tadi, doktor kata Dr. Kausalya ni TKP, ya, Timbalan Komisioner Penjara, kenapa depan nama ada DCP? Itu adalah dalam bahasa Inggeris, iaitu Deputy Commissioner of Prison. Kita ada juga polis, kan, prison, so DCP itulah. Okey, cuma Dr. Kausalya, saya nak tanya satu lagi, ya. Tadi doktor dah kongsikan tentang cabaran, ya, di setting correctional. Boleh tak Dr. Kausalya kongsikan kepada kami satu
peristiwa manis, ya, dan satu peristiwa yang boleh katakan pahit lah, yang doktor tak boleh lupakan sehingga hari ini. Boleh boleh kaitkan banduan ke dengan semasa dengan banduan ke mana-mana lah. Ya, dua pengalaman doktor, pahit dan satu lagi manis. Okey, terima kasih Dr. Rahim. Okey, pengalaman kami dalam penjara ni agak banyak lah. Cuma saya bawakan satu keadaan di mana kita lihat bahawa dalam jawatan penjara Malaysia ni ada juga ditempatkan pesalah-pesalah muda, ya. Dan kita lihat pesalah muda yang kami kategorikan ialah di bawah umur 21 tahun, sama ada berada di penjara ataupun di sekolah-sekolah Henry yang di bawah tadbiran Jawatan Penjara Malaysia. Jadi kita lihat bahawa mereka ini asal usul keluarga mereka adalah satu keluarga yang dysfunctional, ya, yang tidak berfungsi seperti mana keluarga-keluarga lain, dan banyak masalah mereka sehingga mereka terlibat dalam aktiviti-aktiviti antisosial dan sama ada dihantar ke sekolah Henry untuk dipulihkan ataupun ke penjara. Dan kita lihat mereka ini adalah anak-anak, ya, orang muda yang sebenarnya dahagakan kasih sayang, dahagakan pendidikan, tetapi selama mereka berada di luar tidak ada mana-mana pihak yang mengambil berat tentang diri mereka, ya. Jadi saya fikirkan kalau jawatan penjara gagal untuk mengambil peluang untuk mengelokkan mereka balik, menjadikan mereka manusia balik, maka kita tidak menyumbang kepada kesejahteraan negara. Jadi program pendidikan, ya, seperti mana sekolah di luar kami laksanakan, dan kita lihat banyak kejayaan, ya, kejayaan-kejayaan yang diterima oleh yang disanjung, yang kecapi oleh budak-budak ni, sehingga apabila mereka keluar, mereka akan kontak kami balik untuk melihat berkongsi dengan kami kejayaan-kejayaan mereka tu. Sebenarnya apabila mereka berkongsi sama ada melalui panggilan telefon ataupun hantar kad untuk menyatakan saya tak dapat nak ungkapkan keadaan kami, perasaan kami sebenarnya. Nilai dia adalah sangat-sangat tinggi. So itu adalah satu kejayaan, bagi saya itu satu keadaan yang sangat memberi kepuasan kepada diri saya sebagai seorang pegawai penjara dan juga sebagai seorang ibu yang saya sendiri mempunyai anak-anak. Sekiranya saya dapat menjaga anak-anak orang lain, jadi itu memberi satu kepuasan kepada diri saya. Yang menjadi satu bukan kenangan pahit, tetapi insiden yang berlaku dalam penjara ini semasa saya berada di Penjara Wanita Kajang sebagai pengarah. Kita lihat bahawa wanita ini sangat very emotional centric people, ya. Semasa saya membuat rondaan, saya telefon sebenarnya sebab saya sebagai pengarah saya perlu membuat rondaan untuk melihat keadaan-keadaan sama ada staf dan juga banduan. Padahal saya pada pagi itu yang ni adalah banduan akhir. Banduan akhir adalah banduan yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman gantung, ya. Dan kumpulan ini adalah sangat-sangat sensitif dan mereka menjadi perhatian khas kepada kami. Saya baru berbual dengan individu tersebut dan saya dah tanya khabar, saya tanya dah makan ke belum, sebab kita cuba untuk menenangkan mereka daripada berfikirkan tentang hukuman yang bakal mereka akan jalani. Dan saya baru turun ke office saya terima panggilan daripada staf menyatakan bahawa individu itu cuba untuk mencederakan diri dia. Kan? Jadi bagi saya itu adalah satu keadaan yang sangat cemas sebab banduan akhir ini satu banduan yang saya tadi kata kategori khas, yang perhatian khas, dan padahal saya dah pun kalau orang kata kita tinggalkan dia, biarkan dia lama-lama tak ada orang memerhatikan dia mungkin, tapi saya baru ni. Jadi kita lihat bahawa sebagai pegawai penjara apa pun boleh berlaku pada bila-bila masa. So kita kena dan kadang-kadang emotion kita tidak boleh mengatasi segala-galanya. Kita kena perlu tahu untuk detach diri kita sebagai seorang individu dan sebagai seorang pegawai supaya keputusan yang kita ambil adalah satu keputusan yang wajar dan tidak memihak hanya kepada emosi sahaja. So insiden dalam penjara ni sebagai pegawai penjara ni adalah macam you're on your toes all the time. Sentiasa kena beralert dan kita pastikanlah bahawa keadaan dalam tu adalah harmoni supaya insiden-insiden tidak dapat yang luar biasa ni tidak berlaku dalam penjara. Terima kasih doktor.
Doktor, sudah pastinya ya sesi hari ini sangat memberikan inspirasi kepada anak muda ya, khususnya kepada pelajar-pelajar wanita di luar sana yang ingin mencuburi bidang correctional. Ya, boleh tak doktor kongsikan ya kepada anak-anak muda selepas SPM ataupun selepas diploma ataupun degree, kalau mereka nak jadi seperti doktor di setting correctional ni, apa laluan dan apa yang mereka perlu buat. Ya. Silakan doktor. Terima kasih Dr. Rahim kerana memberi peluang kepada Jabatan Penjara Malaysia untuk mewawarkan ataupun mempromosikan profession sebagai seorang pegawai penjara. Pengambilan pegawai dalam Jabatan Penjara Malaysia ada pada 3 tahap. Yang pertama iaitu peringkat rendah, iaitu setelah selesai SPM kita boleh mohon sebagai warder. Ya, yang itu adalah kemasukan dengan SPM. Kemudian kemasukan kedua adalah dengan melalui STPM ataupun diploma, dan mereka akan menjawat jawatan sebagai inspektor penjara. Yang kalau kita lihat ada dekat bahu saya ni, yang pakai kadang-kadang ada pakai 2 macam bulat. Orang kata ya, itu adalah inspektor penjara. Manakala sekiranya kita memiliki ijazah ya, degree, kita boleh masuk sebagai timbalan penguasa penjara ataupun deputy superintendent. Ya, yang itu akan pakai crown, macam crown di saya, itu satu macam mahkota lah. Ya, itu adalah 3 tahap di mana seseorang individu yang berminat boleh masuk untuk berkhidmat dengan Jabatan Penjara Malaysia. But of course, kesemua ini adalah melalui SPA. Ya, sebab kami tidak ada Suruhanjaya asing. Kami akan masuk juga dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk membolehkan mana-mana individu yang berminat untuk menganggotai dan berkhidmat untuk Jabatan Penjara Malaysia. Terima kasih doktor. Ya, sudah pastinya ramai anak muda yang akan berminat. Doktor, kita ada lagi 2 minit dan sebelum kita akhiri sesi webinar ini, mungkin kata-kata akhir daripada Dr. Kausalia kepada semua penonton dan juga peserta di Zoom dan juga penonton di Facebook. Ya, silakan doktor. Sebenarnya berkhidmat dengan Jabatan Penjara Malaysia selain daripada menjalankan tugas ataupun selain daripada berkhidmat, sebenarnya ia memberi satu keadaan, orang kata, lubuk pahala. Kalau kita nak buat beyond apa yang mampu kita buat tetapi masih mengikut lunas undang-undang, ya, banyak perkara yang sebenarnya kita boleh buat di Jabatan Penjara Malaysia sebagai seorang pegawai penjara, kerana apa yang kita buat ataupun bagaimana kita melayan mereka di dalam penjara, itulah yang akan menjadikan dia seorang manusia yang berguna di luar nanti. Ya, jadi seperti mana yang saya nyatakan, dengan kelayakan-kelayakan yang saya maklumkan tadi, ya, saya mengalu-alukan kehadiran anak-anak, adik-adik di luar sana yang ingin menceburi bidang kepenjaraan, sebab dalam bidang ini selain daripada di tahap yang kita masuk, kita ada banyak peluang untuk meningkatkan tahap pendidikan kita ke tahap-tahap yang lebih tinggi, dan juga kepada peluang-peluang lain. Saya sangat bernasib baik kerana melalui Jabatan Penjara lah saya dapat mengelilingi dunia sebenarnya. Ya, saya dah banyak berpeluang untuk mengikuti kursus dan juga peluang untuk sebagai pembentang kertas kerja di seminar-seminar antarabangsa. So, Jabatan Penjara menjadi satu platform untuk saya meningkatkan diri saya sebenarnya. Ya, bukan selain daripada berkhidmat untuk jabatan telah banyak bantu saya untuk membolehkan saya berada di tahap yang saya berada sekarang. Terima kasih Dr. Kausalia, dan mudah-mudahan kami juga doakan lebih ramai wanita yang akan menceburi ya bidang correctional nanti ya. Sekali lagi saya mewakili pihak pengarah ya yang bahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz dan fellow-fellow bersekutu utama dan juga fellow utama kita. Saya mengucapkan terima kasih. Prof Dayang, do you want to say a few words? Yeah. Okay. Prof Dayang dah on camera. Prof Dayang nak sampaikan apa-apa doktor? Boleh Okey, Prof Dayang dah thumbs up dah, 2 thumbs up ya. Memang satu slot yang sesi yang sangat menarik dan memberi inspirasi kepada kita semualah. Ya, sekali lagi terima kasih kepada yang bahagia Timbalan Komisioner Penjara Dr. Kausalia Devi dan juga merupakan alumni UKM kerana sudi meluangkan masa ya. Dr. Kausalia ni sangat busy tapi alhamdulillah beliau dapat luangkan masa hari ini
Dan itu sahaja daripada pihak Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Dengan itu kami tangguhkan siri webinar Kepimpinan Wanita 2022 dan kami akan bersama dengan tokoh-tokoh wanita lain ya dalam bidang kepimpinan nanti. Itu sahaja daripada kami ya. Terima kasih kepada semua peserta dan juga penonton di Facebook. Assalamualaikum. Thank you.